Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi Jihan Musa, penyampai komuniti Awani. Macam-macam cerita komuniti yang tidak pernah masuk berita. Dan ini cerita komuniti anda. Program Makanan Sedunia WFP merekodkan kira-kira 842 juta penduduk dunia sedang kelaparan. Daripada jumlah itu, 533 juta orang adalah penduduk di rantau Asia Pasifik. Menyedari masalah berkenaan, program Rise Against Hunger, anjuran bersama syarikat Usana Malaysia berusaha membantu komuniti yang memerlukan. Program berkenaan bukan sahaja mengatasi isu kelaparan, tetapi juga mewujudkan komitmen global dalam mengurangkan penderitaan anggota masyarakat. Program Rise Against Hunger Malaysia dilancarkan Menteri Industri Utama Teresa Kok di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Lai Meng, Bukit Jalil di Ibu Negara. Program ini melibatkan pengagihan bantuan makanan berupa 205,446 bungkusan campuran beras, bijirin dan sayuran kering dalam dan luar negara. Lebih 150,000 makanan berkenaan telah dibungkus di Kuala Lumpur, manakala selebihnya di Johor Bahru. This new bag here has 6 meals. Yeah? In one box, you can put in 36 bags. So that's equivalent to 216 meals. So if I take one box to a family of 4 individuals, and they have 2 meals a day, that one box will last them for 1 month. So when we do distribution like this and putting them in boxes, we know how many meals. So we know exactly how many boxes to give to each family, so you do not waste. Buat permulaan, ia mensasarkan untuk membantu golongan yang memerlukan, termasuk masyarakat orang asli di Johor dan penduduk miskin di Kemboja. Lebih 1,000 sukarelawan dari Usana Malaysia dan Rise Against Hunger di Kuala Lumpur dan Johor Bahru terlibat membantu menyediakan bungkusan makanan yang akan diedarkan. Program kemanusiaan dengan Usana Malaysia ini dilaksanakan sejak Januari lalu dan berjaya mengumpul hasil sumbangan orang ramai berjumlah RM205,546 bagi membeli makanan untuk diagihkan. This is the first time we are doing this. Now we're going to do it the same next year and the years and so on. Yes, we are. And next year we are targeting to sponsor 200 children, school children below the age of 13 years old in Malaysia, to sponsor them free lunch every day when they go to school for 1 year. Agihan makanan kepada penduduk miskin di Kemboja akan dibuat dalam masa 2 minggu. Negara itu jadi pilihan memandangkan ia merupakan antara 5 negara Asia yang mengalami masalah kelaparan yang tinggi, terutama dalam kalangan kanak-kanak. Sehingga kini, Rise Against Hunger Malaysia sudah berjaya mengedarkan 14.7 juta bungkusan makanan hasil sumbangan orang ramai sejak dimulakan pada 2013. Dakwah adalah usaha yang perlu dilakukan secara berterusan bagi menarik sesiapa sahaja untuk mendekati Islam. Inilah antara usaha yang akan dilakukan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan bagi menyebarkan dakwah kepada segenap lapisan masyarakat. Ia termasuklah untuk terus mendekati orang asli bagi mendedahkan Islam kepada mereka. Peranan itu akan diteruskan di sebalik rasa kurang senang sesetengah pihak. Bagi Mike, biarpun mereka meneruskan kerja dakwah, namun prinsip asas iaitu tiada paksaan dalam beragama akan terus jadi pegangan. Kerja dakwah adalah amalan baik dan tiada paksaan kepada seseorang individu untuk memeluk agama Islam. Sejak berpuluh tahun lalu juga, orang asli memeluk Islam dengan kerelaan hati sendiri selepas menerima hidayah Allah. Manusia ini naluri dia sama. Semua manusia nak kepada kebaikan. Semua manusia nak kebaikan. Dia tak kira bangsa apa, warna apa, manusia fitrah dia nak kebaikan. Jadi apabila seseorang itu ataupun organisasi seperti ini membuat kebaikan, sepatutnya disokong, tidak ditentang. Kalau kita tak buat kebaikan, begitu ditentang. Ketika ini juga terdapat 60 guru agama Mike dalam kalangan orang asli. Kita tak boleh sekat seseorang itu agama ni tak boleh, agama itu boleh. Kita tak boleh sebab ini kesukaan individu lah. Contohnya macam saya dulu.
Saya dulu asalnya tidak beragama Islam, tetapi saya memilih satu jalan iaitu untuk memasuk agama Islam. Jadi kenyataan seumpama itu tidak bagi saya tidak boleh terima satu kenyataan yang bahkan menjadi salah satu menggugurkan keharmonian penduduk orang asli di Semenanjung Malaysia ini. Itu satu kenyataan yang sepatutnya kita boleh bendung dan pihak-pihak yang wajib kena pastikan perkara seumpama itu tidak diberi satu kenyataan yang orang kata yang menyebar dalam Facebook, dalam surat khabar, salah satu utamanya menyinggung perasaan masyarakat kami, macam contoh macam saya lah, orang asli yang baru besar. Semoga yalah semoga tak timbul isu benda-benda macam tu lah, benda-benda yang kita tak nak lah, benda yang kita tak ingin berlaku. Sebab Islam ni memang Islam yang baik. Tak ada orang kata, tak ada nak kata bertelagah apa semua kan. Maknanya yalah, sebab benda ni, sebab orang asli pun dia tak pernah rasa terpaksa diri dia memaksa. Malah dia tu nak sendiri, ingin sendiri. Sebelum ini, sasaran untuk Islamkan semua orang asli di Kelantan dalam tempoh 30 tahun mengundang rasa tidak puas hati beberapa pihak dan menganggap ia sebagai satu paksaan dalam beragama. Kanak-kanak istimewa memang memerlukan penjagaan dan perhatian khas. Biarpun bersekolah, apa yang mereka perolehi mungkin masih belum mencukupi. Untuk menarik minat mereka, pelbagai program dianjurkan dengan harapan pendekatan yang digunakan dapat diadaptasi dengan baik. Antara yang dianjurkan dalam usaha ini ialah program Sayang Disayang bagi menerapkan dalam diri murid-murid keperluan khas ini untuk solat 5 waktu. Program Sayang Disayang ini berlangsung di Masjid Kampung Cik Lijah, Dungun baru-baru ini. Ia dianjurkan hasil kerjasama program pendidikan khas integrasi Sekolah Kebangsaan Tanjung Pati, AJK Masjid Kampung Cik Lijah, Pejabat Agama Daerah Dungun dan PIBG SK Tanjung Pati. Murid-murid pendidikan khas ini didedahkan dengan asas agama serta asas solat dan keperluan menunaikan solat dalam kehidupan seharian. Pada pendapat saya, syukur Alhamdulillah lah. Sepatutnya program ini akan diteruskan pada setiap tahun bagi membantu kanak-kanak istimewa yang berada di Sekolah Tanjung Pati. Antara aktiviti lain yang dijalankan adalah tazkirah ringkas yang disampaikan Imam Masjid Kampung Pak Sabah Dungun alias Mat, sumbangan barang keperluan harian kepada murid-murid dan jamuan ringan. Ia juga bukan program pertama yang dianjurkan khusus untuk murid-murid pendidikan khas. Jadi program ni sebenarnya program Sayang Disayang reketan daripada program yang kita buat di sekolah, iaitu Kem Anak Soleh. InsyaAllah satu jalinan yang dapat kita buat antara pihak masjid dengan sekolah itu mengadakan program-program yang memberi manfaat kepada murid-murid, terutama murid-murid PKI. Dan insya-Allah sekiranya ada apa-apa bantuan ataupun apa-apa permohonan yang dibuat oleh pihak sekolah, insya-Allah saya sebagai pengurusi masjid dan berserta dengan jawatan kuasa yang ada sentiasa memberi sokongan penuh untuk menjayakan program-program ini, terutama untuk membantu anak-anak di kampung Cik Lijah sendiri. Program ini merupakan program kolaborasi yang pertama antara kelas pendidikan khas pembelajaran SK Tanjung Pati dengan pihak Masjid Kampung Cik Lijah. Penganjuran program secara kerjasama dengan masyarakat setempat demi kebaikan murid-murid ini akan diteruskan pada masa hadapan. Persatuan Penduduk adalah antara persatuan paling aktif di negara ini. Sumbangan mereka mungkin tidak seberapa, tetapi sangat bermakna untuk komuniti setempat. Tetapi ada juga komuniti yang bimbang untuk tubuh Persatuan Penduduk sebab takut tak ada bajet untuk anjur aktiviti. Sebenarnya, Persatuan Penduduk yang berdaftar layak untuk memohon bantuan kewangan seperti yang diumumkan Kerajaan Negeri Perak baru-baru ini. Pelbagai usaha dan inisiatif disediakan kerajaan bagi mewujudkan kejiranan atau komuniti yang harmoni dan selamat. Antaranya, pemberian geran komuniti atau GCOM kepada Persatuan Penduduk yang berdaftar dengan pendaftar pertubuhan. Bagi Negeri Perak, RM1 juta diperuntukkan setiap tahun untuk diberikan kepada 100 persatuan penduduk.
Geran RM10,000 ini seterusnya boleh digunakan oleh persatuan penduduk untuk macam-macam benda. Contohnya untuk beli peralatan keselamatan, membiayai program cegah jenayah, pencegahan dadah, membasmi denggi atau aktiviti kejiranan yang lain. Cumanya ia sebagai satu penambahan ataupun penghargaan dan menggalakkan persatuan penduduk untuk bekerjasama dengan agensi kerajaan. Saya faham memang ramai di kalangan penduduk yang telah mengorbankan wang ringgit untuk memastikan secara mereka itu dapat diuruskan dengan baik. InsyaAllah. Walaupun tidak banyak, persatuan penduduk diminta memanfaatkan sepenuhnya geran yang diberikan. Saya mengharapkan dana yang disalurkan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau bertujuan untuk menjaga keselamatan, makanya haruslah diperbincangkan dengan penduduk yang berada di tahap pemurahan tersebut untuk diselaraskan aktiviti keselamatan yang bagaimana dapat dijalankan. Begitu juga dengan aktiviti masyarakat. Bagi persatuan penduduk yang menerima geran, apa yang diterima pastinya sedikit sebanyak akan membantu merancakkan aktiviti kejiranan mereka. Amat berbangga saya bagi pihak kawan-kawan semua kerana inilah yang membolehkan kita untuk meneruskan aktiviti kita dari masa ke masa demi perpaduan penduduk di sekitar kawasan masing-masing. Kita akan buat lagi kita punya aktiviti lagi banyak di kita punya garden lah. Kita ada jalankan gotong royong dan family days dekat kita punya taman lah. Kita akan lagi pun kita akan minta dulu grant untuk kita punya security equipment lah. Banyak terima kasih government ada banyak bantuan. So sekarang kita punya taman nampak lagi selesa dan aman lah. Jadi, mana-mana komuniti yang belum wujudkan persatuan atau sudah ada tetapi belum berdaftar, segeralah berbuat demikian. Sekurang-kurangnya, ada sedikit bantuan kewangan bagi menjalankan aktiviti untuk kemakmuran bersama. Untuk semua komuniti di luar sana, rukun tetangga, persatuan penduduk, NGO, sukarelawan dan semua yang ada kaitan dengan komuniti, hantarlah cerita anda kepada kami. Dan kami akan siarkan kerana komuniti anda adalah komuniti awani. Saya Jihan Musa, Assalamualaikum dan salam hormat. Panggil saya lagi.